satu dulu. Garis dan sudut. Okey. Ingat tak pernah belajar sebelum ni? Masa darjah 6 Dah belajar kan sudut kan? Garisan dan sudut, betul? Okey, ni sambungan je. Sambungan daripada yang awak dah belajar masa awak darjah 6 lah. Okey, cikgu tak pasti dalam darjah 5, darjah 6 awak dah belajar. Okey, so hari ni yang awak nak belajar ni standard dia. Awak nak menentukan dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Okey, pernah dengar tak kekongruenan ni? Apa nama tadi? Pernah dengar tak? Yarina. Kekongruenan. Hello? Yang cakap nanti buka ni. Buka awak punya nak. Pernah dengar tak kekongruenan tu apa? Tak. Tak pernah Tak. So rendah tak pernah belajar lagi kan? Okey, so kekongruenan tu dia adalah konsep dalam matematik. Maksudnya sama. Tapi awak sebut kekongruenan. Kesamaan. Dalam bahasa Melayu ni kesamaan. Okey, dia konsep matematik, kita panggil dia kongruen. Kongruen tu adalah sama. Okey? Maksudnya sama je lah. Okey, kemudian awak tengok kat sini. Okey, yang ini awak kena cuba buka lah dalam handphone boleh, dalam laptop boleh. Okey, kemudian apa maksud kongruen ni awak nak belajar ni? Okey, senang je. Okey, kongruen ni awak nak tentukan sama ada dua garisan tu kalau jadi garis, dia kongruen ke atau tidak. Okey, kongruen untuk jenis garisan, kita akan tengok dia punya saiz panjang dia. Okey, kalau dia sama panjang, walaupun dia sengit, okey, sengit tempat lain, tapi dia sama panjang, kita panggil dia kongruen. Okey? Garisan tersebut adalah kongruen. Okey, boleh catat lah kalau cikgu cakap ni. Okey, tapi kalau untuk sudut pula, sudut kita akan hitung nilai sudut yang diberi. Macam ni. Kalau sudut tu sama, walaupun nama dia lain-lain, macam ni PQR, yang ni ABC, tapi kalau sudut dia 32 darjah ni sama, kita panggil sudut PQR dan juga sudut ABC ni adalah kongruen. Okey? Kerana nilai sudutnya adalah sama. Kalau panjang, kita cakap dia sama panjang. Okey, walaupun nama garisan nama lain, tapi ukuran sama panjang, kita panggil garisan tu kongruen. Okey, nama sudut lain, tapi nilai sudut sama, nombor dia sama, jadi kita panggil sudut tu kongruen. Okey, boleh faham tak? Boleh? Siapa? Erina cikgu dengar. Tak sangat. Okey, kalau cikgu cakap, okey, yang ini kan, B, cikgu bagi B ni. Okey, ada dua garisan lah, PQ dengan RS. Okey, cikgu nak tanya awak, PQ dengan RS ni kongruen tak? Kongruen ke tidak ni? Erina? Ke Anis ke? Kongruen ke tidak? Ni 3.3 cm. Okay, PQ panjang dia 3.3. RS panjang dia 3.2. Tak kongruen lah. Jawapannya tidak. Tidak kongruen. Itu je. Tak ada kira-kira. Faham tak? Awak tak ada kira-kira. Awak just tengok ukuran je kalau jadi ni. Lepas tu awak kena tahulah, ingat kongruen tu apa maksudnya. Kongruen tu maksudnya sama. Itu saja. Okey, jadi yang C ni pula Zulaika, Anis Zulaika. Okey, C ni awak tengok PQ 4.2 cm, RS pun 4.2 cm. Jadi garisan PQ dengan RS untuk soalan C ni kongruen atau tidak? Kongruen. Jadi garisan PQ dan RS adalah kongruen. Okey, itu saja, jelaskan. Okey, kenapa? Kenapa Anis? Kenapa Anis? Kerana apa? Sama panjang? Kerana sama panjang. Ataupun nak cakap kerana panjangnya sama, iaitu 4.2 cm. Itu je.
Jangan awak terkejut pula, senang no jawapan tak payah kira. Itu je konsep yang 8.1a ni nak awak faham. Kongruen. Itu saja. Okey, yang ini pun sama juga. Okey, Erina, A ni. Kongruen atau tidak sudut ni. Okey, bila sudut dia ada simbol bucu segitiga ni kan. Dipanggil sudut PQR. Okey. Cuba sebut. Sudut PQR. Mana ni? PQR. Kongruen atau tidak dengan sudut ABC? Kongruen. Dengan? Dengan? Ni simbol apa ni panggil? Ni apa ni? Panggil bentuk ni. Su apa? Sudu. Sudut. Sudut. Sudut apa? ABC. So jawapannya sudut PQR adalah kongruen dengan sudut ABC. Kerana apa, Erina? Ukuran sama. Kerana nilai, bukan ukuran, nilai sudutnya adalah sama. Okey, Anis pula. B pula. Kita tengok aja ni. Ni sudut dia bagi ni. 138 darjah dia dah bagi. Tak payah ukur dah. Okey, lepas tu lagi satu dia dah bagi 136 darjah. Jadi dia tanya awak je. Kongruen atau tidak? Dan jelaskan kenapa. Okey, tidak kerana? Nombor Nilai sudut. Sebut nilai sudut. Nilai sudut. Sebut nama sudut dia. Nilai sudut PQR. Buat simbol ni simbol bucu segitiga ni untuk nama sudut. Sama ke tidak? Tidak. Tidak sama dengan sudut. Sudut apa ni? Nama sudut kat sini? ABC. ABC. Okey. Bila sudut dia akan ada dekat huruf tengah macam PQR, sudut dia ada dekat bucu Q kat sini. Sudut ABC dekat bucu B ada sudut. Dia baca macam ni, A, B, C. Awak tak boleh baca B, A, C. Awak kena baca yang dekat bucu dia ni, yang ada sudut ni, tengah-tengah huruf dia. Awak boleh baca A, B, C ataupun awak baca C, B, A. Sama. Okey, yang ni pula C ni. Erina. Senang aja Erina ni. Ni Erina C ni. Jawapannya? Sudut PQR adalah kongruen dengan sudut ABC. Okey, kerana nombor nilai. Sudut. Nilai sudutnya sama. Okey, pandai. Itu sahaja. Okey, awak dah capai lah tipis 1. Ni tipis 1. Sebab apa dia senang? Sebab dia masih tipis 1. Awak tahu je maksud kongruen. Okey. Sebab tak ada kira-kira. Masih tipis 1. Okey, bagaimana anda menganggar dan mengukur saiz tembiring garis? Okey, macam mana kita nak anggar dan ukur? Guna apa? Agak-agak. Ni dia dah bagi dah. Guna pembaris. Pandai. Jadi kat sini dia dah kata dah. Misalnya jika diketahui panjang sebiji getah pemadam ialah 4 cm, maka saiz anggaran AB di bawah ialah kira-kira 10 cm. Okey, maksudnya kan bila awak menganggar ni awak guna benda lain selain pembaris. Okey, contohnya pemadam. Awak ada pemadam, awak tak bawa pembaris, awak bawa pemadam. Tapi awak tahu pemadam awak ni saiz dia satu pemadam 4 cm. Okey? Lepas tu awak pun ukur satu objek. Lepas tu awak pun letak pemadam tu. Macam ni. Bila awak letak, awak anggarkan aja lebih kurang 10 cm menggunakan pemadam. Okey, kalau nak guna diukur dengan tepat, tepat kita guna pembaris. Kalau anggar ni kan macam orang dulu-dulu dia anggar guna jengkal, guna hasta. Okey ke? Tapi bila macam awak ni awak boleh guna benang, boleh guna pemadam. Kalau geografi awak guna benang kan? Betul?
awak ada guna benang, baru tukar. Okey. Itu semua alat-alat untuk menganggar lah. Okey, awak tak boleh anggar teka-teka je ni. Oh, guna mata awak tak boleh. Awak kena anggar guna benda lain. Okey, yang awak dah tahu berapa sentimeter saiz benda tu. So, awak ukur lah benda baru. Macam ni. Okey, kalau macam ni dia kata saiz sudut boleh dianggar dengan mempertimbangkan sudut tegak dahulu. Okey, ni awak dah belajar sudut tegak. Sudut tegak berapa nilainya, Erina? Sudut tegak. Dah belajar ni. Pandai. Bentuk L kan? 90 darjah. Okey, jadi kalau kita nak anggar, okey, kita kena tengok saiz tu, sudut tu kecil daripada L ke ataupun besar daripada L. So, kita boleh anggar. Kalau dia kecil daripada bentuk L, ada bentuk bucu macam ni. So, kita boleh anggar lah berapa nilai sudut dia. Mesti kurang 90 darjah. Okey, mungkin dalam 80 darjah ke. Itu anggaran. Okey, maksudnya awak tengok tangan awak L tu, awak tengok saiz sudut yang dia dah bagi. Macam ni lebih besar daripada 90, agak-agak dalam 85 ke. Dalam 105 ke. Lebih daripada 90. Okey, tapi nak ukur dengan tepat guna apa? Ni pernah belajar, tak pernah belajar lagi ukur sudut. Ke dah pernah? Guna benda ni, pembaris ni. Pernah. Pernah dah. Baguslah. Dah pernah. Apa nama pembaris ni? Protector. Protector. Ada lagi tak kat rumah? Ada. Ada. Okey, kita nak kena guna pembaris ni. Sebab kita nak ukur sudut dengan tepat. Bila nak ukur dengan tepat, kita kena guna protector. Okey, sebab kita nak buat sudut. Okey, sebab sudut ni dia ada 2 garisan. Lepas tu kita nak kena ukur sudut tu betul-betul. Kita tak boleh main cantum je 2 garisan. Sebab kita kena ukur sudut. Okey, sudut ni kena guna protector. Okey, anggarkan saiz setiap tembereng garis berikut. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran itu. Okey, awak anggarkan lah. Awak guna something, contohnya pemadam ke. Awak ukur dulu pemadam tu. Okey, berapa panjang dia. Lepas tu awak ukur berapa panjang pemadam tu dengan AB. Lepas tu awak anggar lah. Mungkin dalam 2 pemadam setengah. So, satu pemadam tu dalam 2 cm macam tadi. Mungkin dalam 4.5 cm. Lepas tu awak cakap lah dengan menggunakan pemadam yang berukuran 2 cm. Itu je. Okey? Tak ada jawapan tepat lah untuk anggaran tu. Sebab setiap orang mungkin beza-beza dia guna. Faham Yang ni, yang untuk nombor 1 ni. Faham. Gunalah apa-apa bahan yang ada kat awak. Tapi ukur dulu bahan tu. Alat yang awak nak guna tu ukur dulu. Baru awak ukur pembaris. Lepas tu awak anggar. Lepas tu nombor 2, ukur. Bila dia cakap ukur, bukan anggar. Ukur guna apa? Ukur guna apa? Erina? Ukur guna apa kalau soalan minta ukur? Ukur. Guna pembaris. Pandai guna pembaris. Jadi jawapan untuk soalan 2 kena sama dengan kawan-kawan lain lah. Sebab guna pembaris. Takkanlah pembaris awak ada pembaris lain pula kan? Dia tak ada semua negara sama pembaris dia. Tak ada negeri Johor lain dengan ni. Pengerang lain dengan badan penawar tak ada. Pembaris sama je. Okey, nombor 3. Nombor 3, anggarkan. Okey, bila kita nak anggarkan, kita kena compare dengan sudut berapa tadi? Sudut apa? Sudut L tadi. Apa nama-nama sudut tu? Tak ada bunyi dah. Anis. Sudut L tadi apa nama dia? Sudut apa? Sudut tegak. Okey, kalau awak tengok. Sudut tegak. Sudut tegak nama dia. Nilai dia 90 darjah. Okey, kalau awak tengok A ni, agak-agak dia lebih dari 90 darjah ke atau kurang 90 darjah ni, Anis? Kurang ke lebih ni? Anis? Lebih. Jadi agak-agak lah. Awak agak-agak je. Agak-agak berapa nombor ni? Berapa nilai sudut ni? Agak-agak je. Cikgu suruh teka je. Kalau lebih 90, dia mesti nombor tu melebihi dari 90. Berapa?
Agak-agak je. Tak payah ukur, agak-agak je. Kira macam tembak dah ni. Anis. Cepatlah. 30. Ha? 30. 30? Tadi kan cikgu cakap dia lebih besar. Awak dah cakap tadi lebih besar daripada L. L tu 90. Kalau lebih besar takkan 30. 95. 95 boleh diterima. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran. Okey, jadi awak buat anggaran, awak cakaplah kerana ia lebih besar daripada sudut tegak. Itu je. 95 darjah anggarkan. Okey, yang ini nombor 4 ni. Okey, nombor 4 ni Erina, dia suruh guna apa Erina? Erina. Ya. Dia suruh guna apa? Suruh guna protector. Okey. So dah pandai guna tak protector? Ingat lagi? Ingat itu. Kalau lupa boleh tengok YouTube Tengok YouTube cara menggunakan protector. Okey, lepas tu awak ambil protector, awak ukur. Ukur dan tulis je jawapan dia berapa. Selesai. Ni TP2. Sebab TP3 adalah melukis. Okey, TP2 adalah mengukur. TP1 adalah awak nyatakan maksud kongruen. TP2 adalah mengukur dan ke TP3 adalah melukis. Okey, so kalau awak dah buat dua ni, awak dah dapat TP2 lah. Okey, selesai. Okey. Ni apa sifat sudut pada garis lurus? Sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Maksudnya, ada 3 jenis sudut. Tadi awak belajar sudut tegak. Betul? Nama dia sudut apa? Sudut yang awak dah belajar masa sekolah rendah. Ni awak dah belajar dah ni, cikgu rasa. Sekolah darjah 6. Sudut tegak tadi berapa sudut dia? 90 pandai. Bila awak dah tingkatan 1, awak nak belajar ni pula. Sudut dekat garis lurus. Sudut refleks. Ada satu nama lagi, sudut refleks. Yang ketiga, nama dia sudut putaran lengkap. Okey, berapa pula sudut dia ni? Macam sudut tegak tu nama dia sudut tegak mesti 90 darjah. Sudut pada garis lurus berapa pula, dan sudut refleks pun berapa, sudut putaran lengkap pun berapa. Okey, garis lurus ni maksudnya lantai awak kat rumah tu. Macam lantai rumah tu. Okey, rata aje. Ke ada yang kat rumah dia ni tak rata. Duduk dekat ni, kalau duduk dekat luar, kalau jalan tak rata lah. Tapi kalau rumah awak ni mesti dia rata. Okey, sudut pada lantai awak ni, sudut garis lurus ni, berapa sudut dia agak-agak? Erina, cikgu nak tanya Erina dulu. Agak-agak berapa sudut dia Erina? Lantai awak ni. Erina, cuba teka je. Ya. Sudut lantai. Sudut kat lantai ni. Cuba letak protektor kat lantai awak. Berapa sudut dia tunjuk kat protektor tu? Letak protektor tu atas lantai tu. Sama tak? Dapat 90 darjah. 90 darjah tu dinding. Naik ke atas nanti awak jadi Spiderman nanti. Lantai yang awak bentuk L. Lantai. Lantai tu awak letak protektor awak tu. Kalau 90 darjah kan dia bentuk naik atas. Sekarang ni dia rata je. Macam ni. Cikgu tunjuklah mana ni protektor tadi. Ni. Awak letakkan dia rata ke ni kan? Kalau 90 darjah yang atas ni. Takkan awak naik ke atas ni, awak punya lantai ni bengkok naik atasnya. Tu cikgu cakap awak dah jadi labah-labah pula boleh naik atas ni. Okey, ni dinding ni namanya kalau 90 darjah. Ni dinding. Ni dinding, ni lantai. Ni lantai ni je, cikgu nak lantai ni. Berapa ni sudut ni? Naik telur lah. Berapa? Berapa Irina? Ni ada nombor ni. Berapa ni? Ya. Ada nombor tu, nombor dekat protektor tu. Nombor paling bawah ni. Berapa nombor dia? Berapa nombor dia? Dia tengok protektor awak tu.
Ni nampak ni. Berapa nombor dia ni? Nombor. Ni nombor kat protector ni. Kalau kita letak kat lantai kan dia rata je kan. Okey, kat rata ni kan dia kena pada nombor apa ni? Dekat protector ni. Nombor berapa tu? Kosong. Kosong. Kosong tu tak bergerak. Tak jadi sudut nanti. Enggak. Ni ada nombor lagi satu ni. Kosong tu maksudnya tak ada sudut. Tak ada nilai. Tak ada sudut. Tu ada nombor lagi satu tu. 180. 180. Jadi sudut pada garis lurus nilainya adalah berapa? Berapa? Yang awak sebut tadi? 180. 180 darjah. Hafal Sudut garis lurus 180 darjah. 90 darjah tu lantai dengan dinding. Dia akan jadi L. Okey, kalau lantai awak ni 180 darjah. Sebab awak letak protektor awak betul-betul dia rata je. Okey, boleh? Sudut refleks pula dia lebih besar daripada 180. Tapi dia kurang daripada 360. Okey, maksudnya sudut yang lebih besar daripada 180 dipanggil sudut. Apa nama dia? Sudut ni? Ni cuba sebut ni. Erina dengan Anis. Sudut apa ni? Sudut refleks. Asalkan nilai tu lebih. Katakan 181. Dia dah jadi sudut refleks. Kalau dia 180, kita panggil dia sudut garis lurus. Okey? Kalau dia dah jadi 181, kita dah panggil dia sudut refleks. Dan dia tak boleh melebihi 360 darjah. Kalau ada pula tiba-tiba sudut 361. Tak ada 361 memang tak ada sudut dia. Okey. Contohlah tiba-tiba ada. So, dia bukan sudut refleks. Okey, last sekali adalah sudut putaran lengkap. Ni kena hafal kata-kata perkataan ni. Sudut garis lurus, sudut refleks, sudut putaran lengkap. Putaran lengkap ni bentuk bulatan lengkap. Okey, bulatan. So, bulatan nilai dia 360 darjah. Okey? Boleh? Boleh? Ada soalan? Boleh. Itu saja. So, yang ini awak belajar apa tu sudut pada garis lurus. Okey, jadi awak buat catatan lah sudut pada garis lurus. Nilai dia mesti 180 darjah. Sudut refleks pula mesti lebih besar daripada 180 darjah. Dan sudut putaran lengkap pula mesti 360 darjah. Tu kena hafal. Okey. Kemudian 8.1C. Bagi setiap sudut berikut nyatakan sama ada sudut tersebut sudut pada garis lurus, sudut refleks atau sudut putaran lengkap. Okey, kalau awak tak tahu nak anggar, ini berapa ni? Awak guna awak punya protektor. Kalau awak dia melebihi saiz protektor awak tapi belum bentuk bulatan penuh, dia dipanggil sudut apa? Dia lebih besar daripada saiz protektor. Maksudnya dia melebihi 180 tapi dia bukan bulatan lengkap. Okey, Anis, yang mana jawapan dia? Dia sudut garis lurus ke? Dia sudut refleks ke? Dia sudut putaran lengkap? Sudut refleks. Betul, pandai. Okey, B pula Irina. Betul-betul macam lantai tu, rata aje. Irina? Sudut lurus. Garis lurus. Sudut pada garis lurus. Okey, C bulat Anis. Betul-betul bulat tu. Sudut putaran lengkap. Itu je. Awak dah pandai lah tu. Tapi kena hafal perkataan dia. Okey, sudut refleks, sudut pada garis lurus dan juga sudut putaran lengkap. Okey. Dan seterusnya nombor 2, salin. Okey, salin rajah berikut. Lepas tu kena pasti dan tandakan. Okey, kena tanda pula. Dia bagi sudut-sudut ni, banyak sudut dalam ni. Okey. Yang mana satu sudut pada garis lurus? Yang mana satu sudut refleks?
dan yang mana satu sudut putaran lengkap. Okey. Kalau macam ni tak ada sudut putaran lengkap, macam mana nak buat? Awak kena tandalah, lukis balik satu. Untuk putaran lengkap. Okey. Lepas tu kalau untuk pada garis lurus, dari mana sampai mana? Awak pilih yang mana satu garisan lurus. Yang ini kan. Jadi sudutnya yang atas ni lah. Awak labelkan. Okey. Lepas tu awak tulis nombor 2. Buatlah warna lain-lain. 1, 2, 3 yang mana. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada ke? So, latihan kerja rumah awak adalah 8.1A hingga 8.1. 8.1? C. Kan tadi ada 8.1A. Ni. 8.1B. Ni. Ni salin. Buat dalam buku tulis. Sampai 8.1C. Boleh? Boleh. Senang kan? Ni tak ada lukis-lukis lagi ni. Awak just kena pasti dan label sahaja. Belum ada kira-kira lagi. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada.